Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, Khatib berpesan pada diri sendiri dan tuan-tuan sekalian
marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan semoga dijauhkan kematian dalam kekufuran. Mudah-mudahan ia akan menjadi amal saleh sebagai bekalan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat kelak. Tajuk khutbah kita hari ini ialah Pewakaf Jutawan Akhirat. Kita umat Islam perlu sedar bahawa harta yang kita miliki bukanlah hak mutlak kita, tetapi ia merupakan pinjaman yang bersifat sementara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Berkuasa untuk memberi dan mengambil semula melalui pelbagai cara tanpa kita duga. Dengan itu, berwaspadalah kita dalam membelanjakan harta dan menjaga amanah Allah. Setiap sumber harta akan dipersoalkan, dari manakah ia diperolehi dan ke manakah kita membelanjakannya. Hadis daripada Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud kedua-dua kaki tidak akan berganjak sedikit pun pada hari kiamat, sehingga ditanya tentang 4 perkara, yaitu yang pertama tentang umur, bagaimana ia dihabiskan. Yang kedua tentang masa muda, ke mana dia dipergunakan. Dan yang ketiga tentang hartanya, dari mana diperolehi dan bagaimana dibelanjakan. Dan yang keempat tentang ilmunya, apakah yang dibuat dengannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai tanda mensyukuri nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kurniaan harta dan nikmat kepada kita, marilah kita mencontohi perbuatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang digelar jutawan akhirat. Kita perlulah memperbanyakkan penyerahan harta yang kita sayangi, diinfakkan ke jalan Allah, khususnya dengan cara ibadah sedekah, yakni wakaf. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik yang telah menjadi batu asas kepada amalan berwakaf, di mana wakaf yang pertama dalam Islam ialah pembinaan Masjid Quba. Seterusnya diikuti dengan pembinaan Masjid An-Nabawi. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membeli tanah tersebut daripada 2 saudara yatim piatu, yaitu Sah dan Suhail, dengan harga 10 dirham. Kemudian baginda mewakafkan tanah tersebut bagi pembinaan masjid. Para sahabat juga turut mencontohi perilaku Nabi ini dalam berwakaf. Contohnya Sayyidina Abu Bakar, antara yang telah mewakafkan dinar emas untuk pembinaan Masjid An-Nabawi di Madinah pada tahun 622 Masehi. Manakala Sayyidina Utsman yang sering berlumba-lumba bersama Sayyidina Abu Bakar untuk menyerahkan harta di jalan Allah, juga turut mewakafkan perigi yang dinamakan rumah yang dibeli daripada seorang Yahudi. Perigi ini dapat membantu umat Islam yang sukar mendapatkan bekalan air bersih. Kekayaan Sayyidina Utsman semakin berkembang dengan tumbuh suburnya pohon-pohon kurma di sekitar telaga tersebut. Kehebatan wakaf diteruskan selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semasa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau telah melawat sebuah kem tentera Arab di Jalwan, lalu membuat keputusan agar mewakafkan tanah yang telah berjaya dimenangi oleh orang Islam dan hasilnya digunakan untuk manfaat umum. Kerajaan Turki Utsmaniyah juga turut melakukan perkara yang sama. Tanah yang telah dimiliki akan disesuaikan kepada orang Islam bagi tujuan pertanian, penternakan, pembinaan hotel atau rumah yang hasil manfaatnya digunakan untuk kebajikan ekonomi ummah. Abu Talha, seorang Ansar, yaitu penduduk asal Madinah, adalah seorang yang paling banyak mewakafkan hartanya yang paling disayangi, yaitu Bayruha. Bayruha adalah kebun kurma yang terletak berdekatan Masjid An-Nabawi. Khalid bin Al-Walid juga turut mewakafkan baju-baju perang serta peralatan perang di jalan Allah. Wakaf yang diwujudkan daripada tanah jajahan merupakan contoh wakaf yang ditubuhkan oleh sesebuah kerajaan. Wakaf juga banyak dilakukan oleh individu-individu. Institusi wakaf digunakan untuk membiayai projek kebajikan yang menguntungkan semua rakyat di dalam kerajaan Islam. Antara institusi awam dan kemasyarakatan yang dibiayai oleh sistem wakaf adalah sektor pendidikan, masjid, kesihatan dan ketenteraan. Contohnya, Madrasah An-Nuriyah di Damsyik, Universiti Al-Azhar di Mesir, dan beberapa universiti di Turki, serta beberapa buah bank yang dimiliki oleh institusi wakaf. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas kurniaannya, lagi maha mengetahui. Begitulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang sememangnya pasti menemui bakal-bakal jutawan akhirat yang ikhlas dalam melakukan sedekah, khususnya wakaf di jalan Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, di negara kita ini amalan berwakaf telah lama diamalkan oleh generasi kita yang terdahulu. Mereka telah berjaya mewakafkan harta melalui pembinaan masjid, membina sekolah dan pondok-pondok pengajian, rumah-rumah anak yatim dan lain-lainnya. Pada zaman moden ini, ramai jutawan telah menginfakkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di negara kita, umpamanya beberapa orang hartawan telah berwakaf di beberapa wakaf Selangor, di Perbadanan Wakaf Selangor, dengan wang tunai sebanyak 53 juta ringgit Malaysia bagi tujuan wakaf khas pembinaan ma'had tahfiz dan beberapa buah masjid. Hal ini akan menjadikan hartawan lainnya turut sama mengikuti jejak langkah bakal-bakal jutawan akhirat ini. Atas semangat dan contoh tauladan inilah, Perbadanan Wakaf Selangor terus giat menjalankan aktiviti promosi kepada masyarakat umum agar turut serta berwakaf. Antara kaedah yang diperkenalkan adalah berwakaf melalui wang tunai, yaitu saham wakaf Selangor serendah RM10 bagi 1 unit, skim infak, yaitu potongan gaji serendah RM5 setiap bulan
wakaf emas dan wakaf secara talian, yakni online. Kesemua kaedah wakaf tunai ini difatwakan harus ditukarkan menjadi aset kekal. Sehingga kini keseluruhan nilai harta wakaf di negeri Selangor sahaja tidak kurang daripada 72 juta ringgit Malaysia. Berdasarkan sumber Perdana Wakaf Malaysia, berdasarkan sumber Perdana Wakaf Selangor, beberapa sumbangan telah dikembalikan kepada masyarakat umum pada tahun 2014 dan 2015 melalui pelbagai bentuk sumbangan, bantuan dan agihan dalam menunjukkan dan meninggikan syiar Islam di negara ini. Muslimin yang dirahmati Allah, antara pengajaran dan taujihat daripada khutbah pada hari ini ialah: yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa harta yang dibelanjakan di jalan Allah di dunia ini pasti akan diberikan ganjaran yang berganda di hari akhirat hingga melayakkan kita bergelar jutawan akhirat. Yang kedua, umat Islam hendaklah berwakaf kerana ia dapat melahirkan perasaan kasih sayang, menyemarakkan semangat saling bantu-membantu dan tolong-menolong di antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwakaf untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, umat Islam dituntut mewakafkan sebahagian harta yang diperolehinya untuk menegakkan ekonomi dan syiar umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nafkahkanlah dengan mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka dia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal mautku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi di kalangan orang-orang yang saleh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تشفع عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين ابن الشاه الحاج ابن المرحوم سلطان شرف الدين عبد العزيز الشاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد السلامور تنبو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين ابن الشاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.